Jadi sebagaimana yang kita semua sedia maklum, ISA telah diumumkan akan dihapuskan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib pada 15 hari bulan September yang lepas. Dan pada hari ini kita masih lagi belum melihat bahawa ISA usul ini dibawa untuk dibentangkan dalam parlimen supaya ISA dihapuskan. Jadi pada hari ini kita follow up, kita membuat tindakan susulan untuk menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri supaya apa yang telah beliau umumkan itu dapat diambil tindakan segera. Dan kita telah menyediakan memo dan saya akan bacakan memorandum ini untuk tujuan semua. Memorandum gerakan masukkan ISA kepada Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Pembangkang Malaysia tarikh 5 Oktober 2011. GMI yang dianggotai lebih daripada 80 buah organisasi terdiri daripada persatuan bukan kerajaan, NGO, parti-parti politik, badan hak asasi manusia, wanita, mahasiswa, majlis peguam dan pertubuhan pekerja menyambut baik perkembangan di mana Perdana Menteri mengumumkan ISA, ordinan darurat dan 2 undang-undang lain akan dimasukkan. Kami berpendapat ini sebagai kejayaan di atas kesedaran dan desakan rakyat serta atas usaha mangsa dan keluarga tahanan ISA sendiri yang berterusan membela diri mereka walaupun berdepan dengan cabaran dan ancaman kerajaan dan polis yang mempertahankan kezaliman ISA. Kami juga ingin menjangkal dakwaan Perdana Menteri bahawa cadangan pemansuhan ISA hanya ditimbulkan oleh kerajaan BN, sedangkan seluruh rakyat amnya tahu siapakah yang selama ini membuat tuntutan. Suaram, GMI dan pelbagai badan bukan kerajaan dalam dan luar negara, tidak kira bangsa dan agama, badan peguam, mahasiswa dan suhakam sudah lama mengesyorkan supaya ISA dimasukkan. Parti politik, khususnya Pakatan Rakyat, dengan komitmen buku jingga mereka, beberapa usul masuk ISA yang telah diluluskan di peringkat negeri Pakatan Rakyat, serta komitmen mereka untuk menyokong perhimpunan masukkan ISA pada 1 Ogos 2009 juga merupakan bukti tindakan desakan mereka supaya ISA dimasukkan. Pada 3 Oktober 2011, dalam sidang parlimen, Perdana Menteri mengatakan bahawa usul untuk memasukkan ISA dan EO, Emergency Ordinance, hanya akan dilakukan pada bulan Mac 2012. Alasannya ialah untuk memberi masa bagi mendraft 2 akta pengganti ISA dan kajian serta rundingan dapat dibuat dengan pihak yang berkenaan. Ini telah menimbulkan banyak persoalan di kalangan aktivis dan rakyat. Adakah kerajaan Malaysia serius? Dalam melaksanakan perubahan ini? GMI agak terkejut untuk mengetahui bahawa kerajaan gagal untuk menjalankan kajian yang munasabah dan rundingan dengan pihak berkepentingan sebelum pengumuman ini dilakukan. Bukankah pengumuman dan janji pertama Perdana Menteri tentang ISA ini dilakukan pada 3 April 2009, lebih 2 tahun yang lalu? Jadi sudah ada cukup masa sebenarnya untuk kajian semula dibuat, untuk rundingan dibuat, tetapi apabila pengumuman kedua dibuat tentang ISA, maka rundingan lagi dibuat untuk mendapatkan pandangan. GMI berpendapat bahawa kelewatan yang diumumkan oleh kerajaan untuk memasukkan ISA melemahkan proses pembaharuan yang dijanjikan. Ia sekadar gimik politik semata-mata untuk pilihan raya umum akan datang. Kami ingin mengingatkan Perdana Menteri bahawa sejak beberapa dekad yang lalu, beribu-ribu orang telah ditahan tanpa bicara di bawah ISA dan EO. Bukan untuk apa yang mereka lakukan atau katakan, tetapi berdasarkan syak wasangka dan tuduhan tanpa bukti daripada pihak ketiga. Ramai yang ditahan dalam kem untuk tuduhan yang tidak dibuktikan di mahkamah dan beribu-ribu masih ditahan di kem perlindungan di seluruh negara. GMI melihat pengumuman mengenai 2 akta baru bagi menggantikan ISA adalah satu usaha kerajaan yang tidak direstui ramai. Kami sekali lagi ingin menekankan di sini bahawa semua undang-undang keselamatan tidak boleh membenarkan penahanan tanpa perbicaraan.
dan perlu melindungi hak-hak dan kebebasan asasi. Ia bercanggah dengan prinsip keadilan dan tuntutan agama, terutama dengan terbukanya ruang salah guna tanpa adanya semakan mahkamah. Inilah asas penentangan terhadap ISA dan EO. Sekiranya asas serupa wujud dalam dua akta baru tersebut, maka penentangan serupa bakal dihadapi dan kami berharap kerajaan tidak membuat kesilapan yang sama. Pandangan atau takrifan mengenai keganasan dan ketenteraman awam juga telah menimbulkan pelbagai persoalan dan debat. Ya, ada isu and debate about isu-isu tentang apakah takrifan keganasan, apakah takrifan ketenteraman awam. Istilah pengganas selalunya ditafsirkan secara liberal, secara mudah, dengan mengatakan bahawa siapa-siapa yang pengganas itu adalah mereka yang menjenayahkan suara perbezaan pendapat yang sah, legitimate dissenting voices. Yeah? And to criminalize this is actually a wrong thing to do. Untuk kita katakan itu sebagai istilah sebagai pengganas. Di samping juga untuk mengatakan mereka yang terlibat dalam aktiviti bantahan, demo dan sebagainya, itu juga kadang-kadang ditafsirkan sebagai pengganas. Mekanisme perlindungan ke atas kepentingan awam seperti yang kita masih ingat, larangan baru-baru ini mengenai bersih 2.0 sebagai contoh pengharaman sewenang-wenangnya pada satu inisiatif yang sah rakyat untuk pilihan raya yang bebas dan adil. JMI ingin memaklumkan bahawa Parlimen Malaysia telah menambah undang-undang termasuk kesalahan berkaitan keganasan dalam Kanun Keseksaan dan Kanun Tata Cara Jenayah pada tahun 2006. Menurut Kanun Keseksaan Pindaan 2003, bab baru 7A yang bertajuk Kesalahan yang berkaitan keganasan telah dimasukkan dan ini berkuat kuasa sejak 6 Mac 2007. Bermakna kita sudah ada satu perundangan berhubung dengan keganasan sejak 6 Mac 2007. Begitu juga menurut Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2006, bab 12A yang baru yang bertajuk Kuasa Menyiasat Sampingan dalam Perhubungan untuk Kesalahan Keganasan. Yang ini juga telah dimasukkan dan berkuat kuasa sejak 6 Mac 2007. Malaysia juga telah meluluskan undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan anti keganasan. Ya, pembiayaan anti keganasan, terrorism financing, dalam bentuk pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001, Anti Money Laundering Act. Ya. So semua ini telah diluluskan oleh Parlimen Malaysia. Jadi kita melihat bahawa kedua-dua undang-undang baru seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri mesti mengambil kira Badan Undang-Undang Keselamatan dalam kewujudan dan perlindungan kebebasan asasi sebelum ia memilih untuk menambah Undang-Undang Keselamatan yang baru dan kesannya terhadap kebebasan asasi. Kami menjuru kerajaan untuk menghentikan menghentikan undang-undang yang baru yang membenarkan penahanan tanpa perbicaraan dan untuk menangani isu-isu keganasan dengan undang-undang yang sedia ada dalam Penal Code. JMI dengan ini menggesa pihak kerajaan untuk pertama, bentang usul mansuh ISA di Parlimen pada sesi kali ini atau sebelum Parlimen dibubarkan untuk pilihan raya, dan mansuhkan terus undang-undang zalim seperti Ordinan Darurat dan Akta Dadah Berbahaya. Kedua, bebaskan semua tahanan ISA dan EO dengan serta-merta atau dakwa mereka di mahkamah terbuka. Ketiga, tidak menggubal akta baru yang mempunyai ciri-ciri yang bercanggah dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia seperti tahan tanpa bicara, tiada semakan mahkamah dan kuasa yang melampau. Yang keempat, semua mangsa ISA perlu dibayar pampasan setara dengan penyiksaan dan pengalaman pahit yang telah dilalui oleh tahanan dan keluarga. Kelima, semua pemuka yang terlibat, mereka yang terlibat dalam menyeksa dan menganiaya tahanan ISA mesti dibawa ke muka pengadilan. Keenam, kerajaan, menteri berkenaan dan polis mesti amanah dalam melaksanakan pelbagai prinsip yang ditegaskan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya, bukan sekadar lip service ataupun servis bibir. Yang ketujuh, kerajaan untuk melaksanakan kajian semula dengan segera dalam tempoh yang spesifik terhadap undang-undang yang menhadkan kebebasan rakyat dan media seperti Akta Polis dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan.
Ke-8, kerajaan untuk patuh kepada piagam hak asasi manusia antarabangsa dalam soal berkaitan dengan aktiviti anti pengganas dan melakar pelan jangka masa panjang untuk negara dalam membangun mekanisme untuk menangani keganasan tanpa menjejaskan hak-hak asas dan prinsip keadilan. Dan yang ke-9, akhirnya, kerajaan untuk menandatangani dan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. JMI juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menggesa pembangkang di Parlimen yang berada dengan kita pada hari ini untuk mendesak kerajaan untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan di atas, khususnya dalam membentangkan usul mansuhkan ISA dan EO dan seterusnya memansuhkan akta tersebut. Jadi kedua-dua memo ini kita harap akan dapat kita serahkan, pertamanya kepada pembangkang di Parlimen dan yang keduanya kepada Pakatan Rakyat khususnya di Parlimen, dan untuk juga serahkan kepada Kerajaan Malaysia. Ya, sama ada kita dapat wakil Kerajaan Malaysia untuk bersama dalam penyerahan pada tengah hari ini, kita tunggu dan lihat nanti. Tetapi yang jelasnya kita dapat menyerahkan memo ini kepada wakil daripada Pakatan Rakyat pada tengah hari ini. Saya serahkan kepada wakil Ketua Pembangkang. Betul tak? Hari ni yang minta. Boleh bagi gaduh boleh tak? Okey. Okey. Lepas tu kita letak tangan lagi. Betul lah. Okey.